Kita akan bersama dengan seorang tokoh yang saya sebenarnya cukup berbesar hati, cukup bertuah dapat bersama dengan beliau pada pagi ini, yang merupakan penerima anugerah perdana sempena dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan semalam untuk tahun 1445 Hijrah, iaitu Profesor Datuk Dr. Syed Osman Syed Hussein Al-Habsyi yang merupakan penerima anugerah perdana untuk Maulidul Rasul peringkat kebangsaan. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tahniah kami ucapkan Prof Datuk atas sumbangan yang telah diberikan kepada negara sama ini dan juga pencapaian sebagai penerima anugerah perdana Maulidul Rasul. Mungkin kita boleh berikan sedikit, dapatkan sedikit daripada Prof Datuk perasaan apabila menerima anugerah perdana dan disampaikan sendiri oleh yang Tuan Agong. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya amat terharulah kerana anugerah ini saya rasa terlalu besar untuk saya. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan untuk saya menerimanya. Dan saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang terlibat ya untuk menentukan yang saya yang jadi penerimanya pada tahun ini. Pada saya ini merupakan satu pembakar semangat ya untuk kita sama-sama memikirkan apakah yang boleh kita berikan lagi ya, ataupun apakah yang boleh kita manfaatkan lagi kepada masyarakat ya. Jadi dengan apa yang ada pada saya, yakni apa yang mampu saya lakukan ialah dengan memberikan idea-idea ya. Selama ini saya berkecimpung dalam bidang akademik lebih daripada 40 tahun. Jadi kerja saya selalunya membaca dan bercakap. Jadi pada masa akan datang pun saya akan buat perkara yang sama. Cuma saya pilihlah tajuk-tajuk yang saya rasakan lebih penting pada masa akan datang. Dan saya ingin memetik satu perkara yang disampaikan oleh Prof Datuk sendiri, iaitu bagaimana umat Islam di negara ini seharusnya beralih sepenuhnya kepada sistem kewangan dan ekonomi Islam, termasuk dalam soal memilih perbankan dan takaful Islam. Tapi persoalan utamanya Prof Datuk, bagaimana sebenarnya untuk kita memasyarakatkan kewangan Islam kepada umat Islam di negara ini, Datuk? Saya rasa kita telah berjaya dari segi memasyarakatkan keuangan Islam kepada masyarakat kita. Kerana dari segi bilangan bank yang ada dan juga bilangan syarikat takaful yang ada sudah memadai. Bahkan banyak lagi yang bermohon lesen untuk menambahkan lagi. Jadi boleh dikatakan hampir semua bank yang di dalam negara kita mempunyai sekurang-kurangnya apa yang dikatakan tingkap untuk keuangan Islam. Jadi sebenarnya kemudahan atau peluang untuk melaksanakannya ada. Cuma kadang-kadang kita berasa, kadang-kadang saya tak tahulah, kadang-kadang ada yang was-was. Ya, ada yang kata tak betul, ada yang begitu begini. Saya rasa kalau kita rasa demikian, maka kita kena buat sendirilah. Baru boleh ya. Tetapi kalau kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melaksanakan, maka apa juga yang dilaksanakan kita boleh terima, tidak ada masalah ya. Jadi dengan cara itu kita boleh memasyarakatkan. Dan satu lagi, saya nampak kebanyakan daripada masyarakat kita memilih berdasarkan kepada kos ataupun harganya ya. Jadi maknanya kalau dia meminjam secara konvensional berbanding dengan meminjam secara Islam, seolah-olahnya peminjaman daripada melalui Islam ini, cara Islam ini adalah lebih mahal daripada yang konvensional. Saya rasa mungkin benar pada masa dahulu, ya, pada masa awal-awal. Tetapi sekarang tidak lagi, kerana mereka harus bersaing, dan kalau dia tak dapat bersaing, dia kalah, maka dia tidak akan dapat bisnes itu. Jadi oleh sebab pada saya sekarang ini sukar hendak mencari apabila harganya berlainan. Tidak begitu lagi pada saya. Jadi bermakna atas kita lah, atas masyarakat ya. Yang ini kita kena berikan keyakinan kepada mereka. Keyakinan yang sebenar untuk memberi untuk memilih keuangan Islam dan bukan keuangan yang konvensional. Ingatkan kepada akhirat sebenarnya. InsyaAllah. Ingat kepada akhirat ya.
Sebab kalau kita teruskan dengan riba ini, ya, walaupun sedikit, ya, tapi dosanya dosa besar. Jadi bukan dosa kecil. Ya. Jadi kalau dia dosa kecil itu lain sedikit. Itu kita minta ampun pun Allah boleh ampunkan. Tapi kalau kita dosa besar kena taubat. Jadi ini satu masalah yang besar. Ya. Misalnya kita ambil duit keluarkan daripada EPF, ya, yang tidak kita tukarkan kepada cara Islam untuk pergi Mekah, tak boleh. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui cara yang betul, yang benar mengikut syariat Islam, dan juga apa yang praktikal sebenarnya. Dan kita sudah maklum Prof Datuk bukan saja terlibat sebagai ahli akademik di Institut Pengajian Tinggi IPTA Awam, malah juga merupakan seorang lembaga pemegang amanah untuk Amanah Ikhtiar Malaysia. Dan sepanjang pengalaman Datuk sendiri, bagaimana Datuk melihat usaha daripada Amanah Ikhtiar Malaysia ini untuk membantu golongan rentan, golongan fakir miskin, untuk mereka bangkit dengan sendirinya, untuk mereka memulakan perniagaan dan juga berdikari, Datuk? Yalah, saya berkecimpung dengan Amanah Ikhtiar, saya tak ingat berapa tahun, tapi lebih daripada 10 tahun. Ya. Dan daripada awal. Pada awalnya kita terima dalam 30 peserta. Tetapi masa saya tinggalkan dahulu lebih kurang 70,000. Wow. Ya, 70,000. Jadi untuk menunjukkan yang ini adalah satu kejayaan, ya. Banyak kes yang saya dapati orang yang mampu mendapatkan misalnya RM2 satu hari, ya, tiba-tiba dengan cara ini dia dapat RM10 atau RM20 satu hari. Ya. Kemudian ada yang misalnya berbuat perniagaan yang begitu laris sehingga pendapatan bulanannya mata ribu. Ya, ada yang sampai 10,000, ada yang 12,000 dan sebagainya. Terkejut kita. Ya. Jadi kita berasa sangat gembira apabila kita dapat kes-kes seperti itu. Dan kes-kes seperti ini makin bertambah. Makin bertambah. Dan dua perkara yang sangat penting di situ. Yang pertama sekali, pendapatan mereka bertambah. Yang kedua, mereka senantiasa membayar balik hutang yang mereka ambil. Jadi kalau mereka boleh buat dua ni sudah cukup lah. Kerana kalau dia berhutang kemudian tak bayar, tak bagus juga. Jadi dia berhutang tapi dia bayar. Cuma kalau dia meninggal dunia, semasa dia berhutang dia meninggal dunia, maka kita halalkan. Jadi dia tak ada masalah di situ. Saya rasa itu satu perkara yang sangat baik. Berkembang, dan sekarang ini mungkin alhamdulillah saya tak tahu lah 400,000 tatap yang baik, Prof Datuk. Dan selepas ni Prof Datuk, kita ada masa sedikit ni. Okey, untuk kita berikan sedikit kata-kata kepada masyarakat, khususnya untuk kita menjadi seorang insan yang berkualiti kepada negara dan juga insan yang berjaya dunia dan juga akhirat, Prof Datuk. Yang pertama sekali pada saya, kita mestilah tingkatkan kesabaran kita. Mesti sabar. Sabar bukan setakat untuk manusia biasa, untuk keluarga kita, tapi untuk semua sekali. Bermakna setiap detik kita harus fikir yang kita mesti bersabar. Sebab Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalau orang itu tak sabar, Allah tidak bersama dengan dia. Kalau Allah bersama dengan kita, tidak ada apa pun yang boleh kita takutkan lagi. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, kita mesti menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan kita menjadi manusia yang tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat. Masya-Allah. Okey, itu kata-kata yang cukup indah untuk kita semua, inspirasi untuk kita semua untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Syed Osman Syed Hussein Al-Habsyi yang merupakan penerima anugerah perdana untuk Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah. Tahniah sekali lagi Prof Datuk atas pencapaian ini, dan kami sentiasa mendoakan semoga segala yang telah Prof Datuk laksanakan memberi sumbangan yang cukup besar kepada masyarakat Malaysia, khususnya kepada umat Islam. Terima kasih Prof Datuk.